Ya, ini tentang diri kita. Maka dari saya punya pandangan, setiap ciptaan Allah ada 4 bahagian. Pertama, akalnya. Kedua, ruhnya. Ketiga, nyawanya. Keempat, jasad. Akal untuk menerima arahan daripada Lauh Mahfuz dan juga memberi arahan kepada roh. Roh adalah bersamanya tenaga. Jadi bila kita gunakan tenaga itu daripada roh. Nyawa yang membuat jasad kita hidup. Kita tidur, dia akan berdenyut, itu adalah nyawa. Dan jasad kita telah jasad kita. Jadi Allah berfirman, setiap ciptaan bertasbih kepada Allah. Setiap ciptaan bertasbih kepada Allah. Berarti setiap ciptaan ada 4 anasir atau elemen. Jasad, masing-masing dengan jasad dia, cara dia. Jasad dia masing-masing. Manusia, haiwan, angin, air, jasad masing-masing. Nyawa, kerana kalau tak ada nyawa, maka jasadnya akan mati. Dan kita tahu from sains, air pun berjasad dan boleh rosak kita marah-marah. Masih hidup. Kalau dia ciptaan, dia perlu nyawa kehidupan. Dan dia tentu tidak kekal. Dia mesti ada awal dan akhir. Ada roh, kerana dengan itu bertenaga. Dan mesti ada minda, mendapat dan memberi arahan. Mendapat arahan daripada Lauh Mahfuz, memberi arahan kepada jasad atau roh. Jadi ini 4 perkara. Ini saya punya penerangan. Tapi kalau kita tengok kepada Hindu, Buddhis dan Confucius ke ataupun Lao Tzu, kita tengok dia taruh 3. Dia ada spirit, ada mana kadang dia keliru. Spirit dengan roh dia keliru. Dan selalunya 3. Dia tak tulis pasal nyawa. Dia 3 tapi kita 4 termasuk nyawa. Kalau you ikut internet, kita tengok selalu dia 3 bahagian. Jasad, roh dan spirit. Jasad. Kita spirit tu adalah jiwa. Iaitu roh dengan minda. Kita 4. Roh, minda, jasad, nyawa. Dia orang selalu 3. Jadi kalau kita tengok di sini, nampak tak? Kita ada 4 bahagian hati, iaitu kita minda, hati batin, minda, roh, nyawa dan jasad. Ini 4. Kalau tengok dalam gambar ni, nampak? Itu minda lah, hati batin tu. Itu roh, jasad dan nyawa. Kalau awak selalu tanya roh macam mana rupa, sama tengok, sama. Cuma satu berjisim ada jasad, satu tak berjisim tak ada jasad. Mana tak macam jasad fizikal lah, ada fizikal. Jasad ni yang baring ni ada fizikal lah. Roh tidak ada fizikal macam kita ni. Keadaan manusia semasa jaga. Semasa jaga, roh tu dia kecil. Dekat ulu hati, kecil dia. Bila jaga, dia akan berkembang seluruh badan. Dia berkembang. Dengan berkembang di seluruh badan, dia bawa tenaga. Jadi tenaga sampai ke seluruh badan, menerusi roh. Dan bila dia naik kereta, dia bersambung dengan minda menjadi jiwa. Itu yang dikatakan oleh
Nabi Isa AS sesudah roh dan minda bersatu menjadi jiwa, minda bersatu mereka menguruskan hidup kita. Jadi bila roh tu bersambung dengan minda kita, maka minda menjadi memberi arahan kepada roh, apa mesti buat, tangan mesti bergerak, kaki mesti bergerak, semua arahan daripada minda. Jadi untuk kita berfungsi, roh mesti berkembang, bila kita bangun tidur berkembang dan bersambung dengan minda. Ya, itu semasa kita jaga. Itu Allah berfirman, aku memegang jiwa, iaitu minda dan roh, sebelum orang itu mati semasa dia tidur. Jadi kita tidur, kita punya minda mengecil balik, kita punya roh mengecil balik menjadi mikro di ulu hati kita, dan minda kita turun ke bawah berpadu dengan roh menjadi jiwa, dan Allah pegang. Kalau Allah tidak pegang ni, orang tu tidak akan tidur. Dan kita tahu dalam dunia ni ramai yang tak tidur. Dia buka internet, orang yang tidak tidur. Kerana Allah tidak pegang ni, iaitu jiwa dia, di hulu hati dia, Allah tidak pegang. Kalau Allah pegang, kita tertidur, maka bila Allah nak kita jaga, Allah lepaskan, maka kita terjaga. Ya? Dan kalau kita terjaga, kita punya roh berkembang tapi tak sampai kepada minda kita, maka kita tidak akan dapat bergerak. Kerana minda kita tak dapat bersambung dengan roh. Jadi itu panggil sleep paralysis, dan bahasa kita ditekan. Syaitan duduk atas kita. Jadi kita tak boleh bergerak kerana roh tidak bersambung dengan minda. Jadi semasa tidur Allah pegang, dan kita tengok bila nak tidur tu semua roh kembali balik menjadi kecil, mikro, balik semula, dan akal turun, minda turun, bersambung dengan roh menjadi jiwa, maka kita tertidur. Kita tengok ni, tengok berdebung. Jadi terturun minda itu, maka itu pasal dia jatuh. Dan bila kita tidur, gelombang nyawa itu yang membuat kita punya jantung berdenyut. Semasa kita sakaratul maut, semasa sakaratul maut, roh kita keluar dulu. Dia naik ke kerongkong. Di sini kita tengok daripada bawah dari ulu hati naik, hati menyesak sampai di kerongkong. Dan kita naik sampai ke kerongkong, kan? Roh kita naik sampai ke kerongkong. Belakang dia masuk dekat mata, naik situ. Lepas tu mata putih mengikut, apabila roh dicabut, mata mengikutnya, jadi mata putih tinggal. Belakang masuk ke dalam minda, masuk dalam akal kita, dia berpusing. Belakang keluar di jendela atau the third eye, mata ketiga ni. Ini adalah berbalik hati, berbalik hati dan pandangan. Berbalik hati. Keluar itu. Dan kalau tengok ada, ni roh kita keluar, ini yang akan ditolak oleh gelombang nyawa sakaratul maut dalam barzakh. Jadi kita tengok di sini, maka alangkah eloknya semasa roh seseorang itu dari kamu yang hampir mati sampai ke kerongkongnya. Kalau kita nak meninggal dunia, maka Allah akan tolak roh kita ke kerongkong kita. Jadi kita tengok di sini, naik. Roh kita naik ke kerongkong. Lepas itu pergi ke lubang di antara dua mata. Dia naik ni, dia masuk ke sini, ini mata terikut lah.
Sungguhnya apabila roh dikeluarkan, mata mengikut. Jadi bila ini roh naik, masuk ke sini, ke dalam minda, dia masuk ke sini, masuk ke dalam minda, ini terikut sama. Jadi mata putih tinggal tengok. Dia bila roh, ini roh masuk, roh naik sini, dia masuk sini, dia masuk ke dalam minda, ini ikut. Okay. Ini baik sekali ya. Tak. Roh, semula bila roh dikeluarkan, mata mengikut. Jadi bila roh daripada sini naik, masuk ke sini, masuk ke dalam minda ni, sini ada satu lubang. Ini, bila masuk, dia pusing sini, bagai ini terbuka, dia keluar di sini. Ya. Dia bila roh sampai sini, bila dia masuk kat sini, mata putih ni terikut, mata hitam ni terikut, dia masuk, mata hitam pun masuk ke belakang. Tinggal mata putih, ini yang berbalik pandangan. Berbalik pandangan. Bahkan dia masuk ke, bila ini terjadi, bila ini lubang ni, dekat lubang saya ada satu lubang. Di antara dua mata ni ada satu lubang. Ini yang kita, kalau doktor boleh operasi kepada otak, menerusi lubang kat sini lah. Ini yang jarum ni betul-betul dia menerusi mata, dekat sebelah mata. Jadi bila roh masuk ke sini, dia pusing balik. Jadi mata putih terbalik. Bila roh masuk sini, mata putih mengikut, itu yang mata mengikut roh, dia terbalik. Jadi pandangan terbalik, belakang dia masuk sini, dia balik semula ini, hati terbalik. Kalau sini terbuka, terkeluar roh, terkeluar. Jadi kita boleh tengok ni. Tengok dahi dia mulai. Benda rasa tu. Itu mata dia mengikut roh keluar, mata dia ikut. Roh dah masuk dalam minda, dia putar balik. Itu yang berbalik pandangan, berbalik hati, berbalik dan keluar. Itu kita tengok roh masuk dalam minda kita dan keluar di sini. Dan kita boleh tengok lagi ini tengok dahi dia. Ke dalam kan atas. Okey. Tengok dahi dia. Daripada kerongkong naik ke mata, dia naik, pusing, keluar di sini. Ya. Itu yang pandangan terbalik, hati terbalik. Kan? Jadi kita boleh tengok orang ni kan nampak dahi dia. Bahkan terkeluar roh kita. Ini yang ditolak oleh gelombang nyawa. Ni, sakaratul maut ditolak. Kita lihat ni, pencara.
Tengok dai dia, mula-mula tak ada apa-apa, dah start. Nampak? Dah start. Dia ada rasa tu. Mata dia ternaik, habis. Tengok dai dia mula-mula tak ada apa-apa, sekarang sudah start. Dia dah rasa tu. Mata dia ternaik, habis. Gelombang maut tolak nyawa kita dan kita pun akan ditolak ke pintu alam barzakh. Jadi tengok ni, bila dengar bunyi bunyi tu, itu dipanggil gar-gara. Sejenis bunyi dari kerongkongnya. Bila ini berbunyi, berarti roh disuruh keluar. Roh ditolak keluar, minda ditolak keluar, menyusuli roh yang tunggu di pintu alam barzakh. Jadi kita balik semula, saya terangkan, daripada kita nazak, roh kita naik ke kerongkong, dia sampai ke sini. Masuk ke sini, bila masuk ke sini, dia masuk ke dalam minda kita. Dia tunjuk, mula-mula roh naik ke sini, dia pusing, dia keluar kat sini. Jadi kalau kita tengok ni, dia naik ke mata, belakang dia ke sini, kan? Belakang mata ikut roh masuk sini, mata ikut, belakang keluar di sini. Dia keluar di sini. Masuk sini, keluar di sini. Itu dia tengok. Dia keluar. Ini yang ditolak sampai ke alam barzakh, ditolak sampai oleh gelombang nyawa atau sakaratul maut. Kan? Itu gelombang nyawa tolak sampai ke pintu alam barzakh, roh kita. Bila roh kita sampai ke pintu alam barzakh, kita akan dengar bunyi gar-gara, aktiviti di kalkum. Bunyi gar-gara. Itu kita boleh dengar bunyi gar-gara. Bila ini berbunyi, berarti minda ditolak keluar. Ditolak keluar, menyusuli roh yang tunggu depan pintu alam barzakh dan bersatu menjadi jiwa. Tunggu di situ. Bila minda keluar, kita dah tak dapat bantu lagi pasal sudah tak ada minda dekat jasad tu. Kita baca, kita nasihatkan apa-apa pun dia tak boleh dengar. Jadi lepas itu apa pula? Kita tengok hati, roh keluar, belakang tu ini kita tengok di sini jadi hati dan roh dah keluar. Sekarang kita tengok orang yang tengah nazak ni macam mana. Dalam perjalanan ditolak. Ini dia tengah dengan nazak, roh dia sudah berjalan ke, tengok di sini, sudah keluar, roh ditolak oleh sakaratul maut, dan lepas itu minda menyusuli. Bila bunyi gar-gara, minda menyusuli. Bila minda dah keluar, kita mengaji pun dia tak dengar lah. Bila minda dah keluar. Jadi bila roh ada di pintu alam barzakh, kita dengar gar-gara, minda keluar, terus pergi ke pintu alam barzakh. Dan dia menyusuli roh, dan dia
bersatu dengan roh menjadi jiwa. Menjadi jiwa. Bila bunyi gar-garah, mindah keluar, menyusuli roh yang tunggu di pintu alam barzakh, bersatu di sana, belakang pernafasan berhenti. Ya, pernafasan berhenti, belakang nyawa ditarik dari atas atau daripada bawah. Ya, atas, malaikat maut mengambil atas ataupun daripada bawah. Jadi sekali lagi kita tengok jadi bila orang sakaratul maut, dia punya roh sampai ke kerongkong, lepas tu naik menembusi lubang di pertengahan sini, dia masuk ke minda, dia pusing, sini terbuka satu jendela atau third eye terbuka, maka roh kita keluar. Bila keluar, maka ditolak oleh gelombang maut ke pintu alam barzakh. Bila dia sampai ke pintu alam barzakh, bunyi gar-garah. Bila bunyi ger, berarti kita punya minda ditolak keluar, menyusuli roh yang tunggu di pintu alam barzakh menjadi jiwa. Bila dia masuk, tertinggallah memori, semua tertinggal. Dia balik kepada umur 33. Habis. Jadi bila dia sudah masuk tu, yang tinggal nyawa lah. Nyawa dicabut atas ataupun bawah. Yang tinggal jasad, dan jasad kita kebumikan. Kita kebumikan. Okay. Jadi sebagai ringkasan, saya nak cerita, kita dilahirkan, kita menjalankan hidup kita mengikut buku takdir kita. Itulah perjalanan hidup kita. Kan? Yang saya nak sampaikan, bila kita masuk ke alam dunia, jiwa kita di dalam azali masuk ke alam dunia, dia masuk kepada jasad kita. Itu jasadlah ibarat baju ataupun uniform untuk kita berlakon. Apa uniform kita? Kalau misal kata polis dah, pilot. Jadi kita bila lahir, kita diberi jasad. Jawa ke, Boyan ke, Cina ke apa. Nah itu kita punya jasad, itu baju kita. Itu kita punya kostum untuk berlakon. Jadi kita akan berlakon mengikut kostum itu dengan skrip yang sudah ada, buku yang kita mesti hidup mengikut buku itu skrip kita ikut. Tetapi bila baju ini dah rosak, baju baru itu sudah rosak, makin lama rosak, kadang-kadang rosak kerana ditabrak, rosak kerana kecederaan, ataupun rosak kerana umur. Bila dah rosak, maka kita tak boleh berlakon. Jadi kita balik ke alam barzakh. Jadi mesti ingat, kematian tu mesti berlaku bila kita punya jasad dah tak boleh fungsi lagi. Sudah rosak. Maka Allah lepaskan jiwa kita masuk ke alam barzakh untuk kita berehat sebelum hari kebangkitan. Kan? Hari kebangkitan itu kita pergi ke alam barzakh berehat. Dan sungguhnya kamu tetap datang kepada kami dengan sendirian sebagaimana kami telah jadikan kamu pada mulanya. Dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang kamu telah kami kita kurniakan. Mana bila kita masuk alam barzakh, semua memori tertinggal. Kita tak teringat sesiapa pun. Kalau tidak, mampus kita homesick. Saya mau balik. Anak saya lagi kecil, saya mau balik. Saya mau balik, suami saya mau lagi balik. Jadi kecoh. Atau dia dah sampai ke alam barzakh, dia tunggu mak mertua dia nak belasah. Macam dia geram.
Tapi bila kita masuk alam barzakh, memori tertinggal. Itu dia katakan, kamu tinggalkan di belakang kamu apa telah kami kurniakan kepadamu. Kalau tidak, alam barzakh tak boleh aman damai, bergaduh. Ada yang tengah bunuh Hitler sekarang. Memori tertinggal. Umur 33. Balik walhasil yang kita jiwa turun daripada alam azali, itu jiwa balik semula bila kita masuk alam barzakh. Umur 33. Demi sungguhnya telah putuslah hubungan antara kamu dan hilang lenyaplah daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap dan sifatnya semua tertinggal. Memori semua tertinggal. Bila kita masuk alam barzakh dan kita berehat sehingga hari kebangkitan. Nah, dan bagi kita yang dah tahu, dua perkara saya nak sampaikan. Seperti Ayu dengar cerita Lavali, story dia panik. Tapi bagi kita, bila kita sudah sampai nazak, you rasa you punya roh naik ke kerompong. Bila you rasa mata putih you terbalik, you sudah tahu, sudah sampai. Apa nak buat? Ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allah. Ingat saja, ingat Allah. Ingat saja, jangan takut. Kita manusia takut, kita tak tahu apa yang saya ajar. Bila kita rasa satu sejuk dari ulu hati naik ke kerompong, pergi ke mata ke sini, masuk ke minda, tanda sudah sampai masa. Melainkan you zikrullah. Zikrullah lain, boleh sampai begitu. Tapi bila you keluar, you tidak nampak terowong. Nampak hitam. Itu balik semula, tak kisah. Jadi bila you nazak naik sini, masuk ke sini, masuk ke mindah, roh itu dia terbalik, pusing. Sini terbuka tingkap third eyes. Terkeluar itu roh yang kecil. Ditolak oleh gelombang nyawa ke pintu alam barzakh. Dia tunggu di situ. Di sini bunyi gargerah. Itu menolak minda kita out, keluar. Belakang minda menyusuli roh di pintu alam barzakh bersatu menjadi jiwa. Bila you dengar gerah tu, dia keluar. Pada masa itu, you tak boleh bantu lagi lah. Pasal dah tak ada minda lagi. Lepas dah, you dengar gerah tu, belakang nyawa apa dia, pernafasan berhenti. Belakang you tengok nyawa ditarik sama ada ternaik kepala dia atau kaki dia turun. Nyawa dikeluarkan, yang tinggal jasad. Jadi kalau kita dalam keadaan ini, jangan, you sudah tahu. Bila you tengok ini, you ingatkan apa saya ajar. Dan lekas zikrullah. Ingat Allah. Ingat Allah. InsyaAllah semua aman, damai insyaAllah. Lagi satu, kalau nak membantu dia, boleh. Bila terkeluarnya roh daripada mata ketiga terkeluar ataupun jendela dia terkeluar, maka minda bebas, dia boleh tengok keliling. Tak payah pusing kepala dan dia boleh dengar bisikan hati juga orang yang dalam bilik bersama dia. Kalau nak bantu dia, dan banyak dah sahabat-sahabat lain, sahabat-sahabat kita yang dah bantu, insyaAllah dalam 10 minit, insyaAllah dia selamat. Kita panggil nama dia dengan minda. Nama dia Ali panggil. Ini Ahmad kawan-kawan. Kita tengok dia punya pernafasan, dia punya sakaratul maut. Jadi kita dengan minda ikut aku Ali. Ikut kita ajar dia. Allah. 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 Pelan-pelan. Allah. Dia tengok pernafasan dia akan synchronize dengan kita. Tak lama akan synchronize. Berarti dia sudah ikut. Maka bantu dia. InsyaAllah daripada maklum balas sahabat-sahabat yang sudah bantu, dalam tak sampai 10 minit arwah okey lepas. Tak ada berempas pulas, tak ada apa. Tapi kalau kita
adik-beradik ke mahram kita, kita boleh pegang, panggil mak-mak. Dengan minda, bukan dengan mulut. Semua dengan minda, dia boleh dengar. Mak-mak, ini anak mak Kadir. Mak ikut tahu, ikut apa Kadir ajar, mak ikut. Dengan minda. Perhatikan dia pergi gelombang nyawa. Dan kita kata, Allah. 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 Dia punya gelombang nyawa tu mesti sinkronis dengan kita. Mula-mula dia tak rata. Tapi dia ikut ke dia rata. Bantu dia sampai pernafasan berhenti, kita boleh lepaskan. Kita boleh lepaskan. Mana ataupun bunyi gar-gerah, kita boleh lepaskan. Bunyi ger, kalau tak boleh, pernafasan berhenti, kita boleh lepaskan. Bila dia masuk alam barzakh, putuslah dengan dia punya hubungan segala-galanya dengan dunia. Dan mengikut satu jamaah dari Johor, dia kata, Ustaz, saya gunakan sama untuk sahabat saya yang bangsa Cina yang bukan Islam. Dan boleh Ustaz, saya bantu dia bersinkronis dan damai. Pun boleh. Itu satu pengetahuan bagi saya, alhamdulillah. Dengan bukan Islam pun boleh. Jadi itu dia. Saya nak terangkan bila kita dalam keadaan ini, relax, you dah faham, roh naik ke kelompong, dia masuk lubang yang di antara mata tu, lubang kecil tu dia masuk. Dari segi medical dia tahu lah ada satu lubang sini. Dia masuk ke minda, roh tu dia pusing, terbuka jendela yang dipanggil third eyes. Maka roh tu keluar, ditolak oleh gelombang nyawa ke pintu alam barzakh. Lepas tu bunyi gar-garak sini, maka minda ditolak keluar untuk bersatu padu dengan roh menjadi jiwa masuk ke pintu alam barzakh. Masuk, putuslah hubungan dengan dunia. Lepas tu nyawa ditarik. Mana nyawa ditarik, dia pun masuk. Nyawa pun ditarik, dia pun masuk. Lepas tu tinggal jasad saja untuk ditanamkan. Jangan khawatir, ingat Allah. Ingat. Itu yang Muad bin Jabal berkata, di belakang hari yang banyak menolong manusia ialah zikrullah. Ingat kepada Allah. Jadi ingat kepada Allah. Satu jemaah dia pregnant nak kasih lahir anak. Dia kata, Ustaz nak saya naik, saya ingat Allah. Wah, saya langsung dalam cahaya dan semua senang. Alhamdulillah. Balik kepada Allah, zikrullah. Elokat pasal kita sampai zikrullah, jangan kelang kabut. Dan kita boleh bantu orang juga kalau dia dalam sakaratul maut. Okey, jadi tak usahlah kalian takut tentang mati. Saya dah terangkan apa yang berlaku. Cuma hendak zikrullah saja dan redha. InsyaAllah kita dah tak boleh pakai baju kita, jasad kita dah rosak. Jadi kita terpaksa tinggalkan, itulah kematian dan masuk alam barzakh untuk relax sampai hari kebangkitan. Saya berhenti di sini, balik kepada Bayu. Terima kasih.